Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita untuk subjek sains bab 3 teknik mengukur parameter kesihatan badan. Untuk sesi sebelum ini, kamu telah pun didedahkan mengenai suhu badan dan juga kadar denyutan nadi. Kamu sudah tengok mengenai 4 jenis termometer tu kan. Kemudian kamu sudah mengenal pasti di mana titik-titik nadi yang ada pada badan kita. Dan untuk hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita mengenai tekanan darah dan juga indeks jisim badan ataupun BMI. Kita mulakan dengan 3.3 tekanan darah. Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan darah? Tekanan darah ini bermaksud tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah berlaku. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah dipanggil sebagai sfigmomanometer. Ambil kau, susah je mau disebut. Ya, mungkin kamu biasa jumpa ketika kamu berjumpa doktor untuk memeriksa tekanan darah kamu. Kalau kamu tengok gambar yang pertama itu adalah sfigmomanometer digital yang menggunakan bateri untuk mengambil tekanan darah. Manakala gambar yang kedua itu pula adalah alat pengukur tekanan darah yang menggunakan pump. Unit bagi tekanan darah ialah milimeter merkuri dan simbol baginya ialah mmHg. Walau bagaimanapun, sekiranya kita ingin mendapatkan bacaan tekanan darah yang paling tepat dan jitu, cara terbaik adalah dengan mengukur tekanan darah dengan menggabungkan penggunaan sfigmomanometer bersama dengan stetoskop yang biasa dipakai oleh doktor tu kan. Yang seterusnya ialah mengukur dan merekod tekanan darah. Apa yang dimaksudkan dengan angka-angka yang ada pada meter tersebut? Angka yang di atas menunjukkan angka sistolik. Sistolik ialah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung kita mengecut. Yang angka 120 itu kan, itu adalah bacaan sistolik. Manakala yang di bahagian bawah itu pula ialah diastolik. Diastolik apa maksudnya? Tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung sedang berehat. Kata kuncinya di sini senang sajalah. Sistolik maknanya ketika jantung sedang mengecut. Diastolik apabila jantung kita sedang berehat antara degupan tu. Itulah angkanya. Kemudian kalau kamu perasan di bawah sekali tu ada angka 80 kan? Apa maksudnya? Itu pula adalah bacaan nadi kita. Nadi yang kita boleh kira secara manual tu kan? Kalau kita guna sfigmomanometer ni, kita boleh dapat juga bacaan nadi kita. Okey, seterusnya kita lihat mengenai jadual tekanan darah. Apa sebenarnya kepentingan kita memeriksa tekanan darah kita? Sudah tentu ianya amat penting untuk mengetahui sejauh mana kesihatan tubuh badan kita. Okey, jika kamu cek darah kamu, tekanan darah normal bagi manusia ialah sekitar 129 untuk sistolik, manakala diastolik 80 hingga 84. Itu ialah tekanan darah yang normal bagi manusia. Tapi kalau optimum, dia lagi kuranglah daripada itu. Kurang daripada 120 dan diastolik pula ialah kurang daripada 80. Seseorang itu dianggap berisiko untuk menghidap penyakit darah tinggi ataupun hipertensi sekiranya tekanan darah sistoliknya sekitar 130 hingga 139 dan diastoliknya pula 85 hingga 89. Kamu boleh rujuk jadual ni dalam buku teks. Tekanan darah ni pula ada 3 peringkat. Tekanan darah tinggi peringkat 1, tekanan darah tinggi peringkat 2 dan kemudian peringkat 3 lah. Ada bacaan-bacaannya. Semakin tinggi bacaan sfigmomanometer itu, semakin tinggilah peringkat darah tinggi kita. Secara kebiasaannya, seseorang yang menghidap darah tinggi ini kesannya tidak boleh dinampak dengan secara luaran. Kerana dia tidak nampak dengan jelas lah, kita tidak tahu pun orang itu menghidap darah tinggi ataupun tidak. Kita sendiri pun tidak tahu tekanan darah kita sehingga kita melakukan pemeriksaan. Kesan darah tinggi adalah tidak jelas dan hanya boleh dikesan jika kita membuat pemeriksaan. Apa akan berlaku sekiranya kita mengabaikan untuk membuat pemeriksaan? Ianya boleh menyebabkan stroke ataupun macam-macam penyakit susulan. Jadi adalah penting untuk kita sentiasa memeriksa tekanan darah kita. Tidak kiralah kamu tua kah atau muda, kamu kena sentiasa alert dengan perkara ini bagi memastikan tekanan darah kita sentiasa pada aras normal.
Okey, seterusnya 3.4, indeks jisim badan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Body Mass Index, BMI. BMI ini adalah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Susah mau ingat tak apa, kamu cuma perlu ingat formulanya sahaja. BMI ialah jisim badan dalam kilogram bahagi ketinggian dalam meter kuasa 2. Kita tengok contoh pengiraannya ya. Setiap manusia mempunyai BMI-nya. Selagi kita ada jisim, selagi kita ada ketinggian, kita boleh kira BMI kita. Okey, kita tengok contoh. Di sini cikgu ada satu pelakon Korea yang handsome boy. Cikgu lupa juga namanya, tapi cikgu suka tengok filmnya lah. Ya, okey. Jisim ataupun berat beliau ini adalah 65 kg, manakala ketinggiannya adalah 1.78 meter. Berapakah BMI beliau? Okey, kita boleh guna formula yang di atas ini. Ya, BMI beliau ialah 65 kg, kita bahagikan dengan 1.78 meter kuasa 2. Jangan salah kira. Jadi kita dapat 20.5. Okey, 20.5 itu adalah bacaan BMI bagi abang kacak kita ini. Kita tengok contoh yang kedua. Tadi lelaki kan, sekarang kita tengok perempuan pula. Ini kita kenal, Lisa Blackpink. Saya pernah kenal. Kalau cewek, saya kenal lah. Okey, jisim dan berat beliau ialah 45 kg, manakala tinggi beliau ialah 1.66 meter. Alamak, tinggi daripada saya pula. Okey, tak apa. Sekarang kita kira BMI-nya. Okay, BMI beliau 45 kg bahagi dengan 1.66 kuasa 2. Kita akan dapat BMI 16.3. Itu BMI-nya ya. Okey, jadi sekarang dengan menggunakan formula yang cikgu bagi ini, kamu boleh kira berapakah BMI kamu. Apakah kepentingan kita mengira BMI? Kenapa kita perlu kira BMI? Okey, kita tengok carta ini. Ada juga dalam buku teks kamu. Mengapa perlunya kita ketahui BMI kita? Kerana BMI ini adalah petunjuk ataupun penanda arah sejauh mana gemuk atau kurus badan kamu lah. Senang mau cerita. Okey, kita tengok di sini. Sekiranya BMI kamu lebih rendah daripada 18.5, maknanya kamu ini tergolong dalam kategori kurang jisim badan. Kuruslah kan bahasa mudahnya. Sekiranya BMI kamu, dia punya julat ialah 18.5 hingga 24.9, kamu adalah insan ataupun organisme yang mempunyai jisim badan yang unggul, terbaik gitu, cantik badan gitu kan, sihat, susah dapat penyakit, semua-semua itulah. Kemudian sekiranya BMI kamu berada pada kumpulan 25 hingga 29.9, kamu adalah tergolong dalam kategori jisim badan berlebihan, sikit lagi mau gendut. Dan sekiranya BMI kamu atas daripada 30, 31, 32 hingga 40, kamu tergolong dalam kategori obes, gendut-gendut. Ya. Okey, jadi kita tengok contoh yang kita sudah kira tadi. Kita tengok contohnya lah, si beliau tadi ni kan, handsome boy kita. Kita sudah kira tadi BMI-nya 20.5. Di mana dia jatuh? Dia tergolong dalam kategori mana? Dia tergolong dalam kategori 2. Di sini dia kan, sebab dia 20.5. Jadi maknanya kategorinya adalah jisim badan yang unggul. Tengok dengan mata pun tahu kan, badannya smart, apa semua segak begitu kan. Jadi dia mempunyai BMI yang cantik, normal, jisim badan yang unggul. Tu jisim badan unggul kan. Okey, seterusnya kita tengok pula cewek kita tadi ni. Okey, kita sudah kira BMI bagi beliau ialah 16.3. So kita tengok di mana jatuh kategori beliau. 16.3 ialah di kawasan sini. Kurang dari 18. Maknanya beliau tergolong dalam kategori orang-orang yang kurang jisim badan ataupun kurus. Nampak je kurus kan cantik, tapi sebenarnya dia punya BMI itu adalah rendah. Maknanya terlampau kurus pun tak bagus juga. Terlampau gemuk tak bagus, terlampau kurus pun tak bagus. Paling bagus sedang-sedang. Kamu kena jaga BMI kamu agar sentiasa berada pada range yang normal, iaitu 18.5 hingga 24.9. Okey. Okey, yang terakhir sekali. Apakah kesan sekiranya seseorang itu mempunyai BMI yang berlebihan? Ataupun dengan kata lainnya, gemuk-gemuk sikit lah kan? Apa kesannya? Yang pertama sekali, penyakit-penyakit ini mesti kamu sudah biasa dengar, biasa kita nampak. Okay, penyakit seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kencing manis, komplikasi sendi dan komplikasi tulang. Okay, penyakit-penyakit ini amat mudah terkena kepada mereka yang obesity ataupun BMI-nya berlebihan. Ya, bagaimana cara untuk menjadikan bacaan BMI kita ini kurang, mencantikkan bacaan BMI kita? Ya,
Yang pertama sekali, tiada cara lain, kita mesti berusaha untuk mengurangkan berat badan. Tapi kamu kenalah menetapkan sasaran diaristik. Contohnya 1 kilo 1 minggu. Sebenarnya susah juga tuh mau kurang berat kamu 1 kilo 1 minggu kan. Jangan kamu bercita-cita tinggi dalam 1 minggu mau kurang 10 kilo, makan obat apa semua dengan cara yang tidak sehat. Jadi kamu kena realistik dengan kamu punya sasaran. Kemudian kamu kena pantau dan rekod jisim kamu 1 kali seminggu. Rajin-rajinlah timbang berat kamu. Kalau kamu sudah makan, timbang lagi. Besok timbang lagi. Ya, lepas 2-3 hari timbang. Bersenam, jaga makan, timbang lagi. Ya. Kalau kamu rasa makin naik berat kamu itu, kamu kena muhasabah dirilah. Oke, kemudian makan secara sihat. Makan secara sihat ni maksudnya macam mana? Kamu sudah pernah belajar mengamalkan diet yang seimbang berdasarkan piramid makanan ataupun yang terbaru Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh. Kemudian penting untuk kamu agar mengurangkan gula dan lemak dalam makanan kamu, kerana gula dan lemak adalah sumber karbohidrat berlebihan yang boleh disimpan sebagai lemak dalam badan kamu. Okey, kemudian bersenam. Okey, bersenam dan jaga makan itu adalah resepi utama. Dan yang terakhir, dapatkan sokongan dari orang sekeliling. Berkawanlah dengan orang-orang yang hidupnya aktif, yang jaga makannya, yang bukan olok-olok kamu, gendut. Berkawan dengan orang yang bagus-baguslah, supaya kamu termotivasi untuk jadi seperti mereka dan hidup dengan cara yang sehat. Okey, seterusnya pula, apakah kesan kepada mereka yang BMI-nya kurang ataupun kurus betul, ya? Mereka juga boleh kena penyakit seperti penyakit jantung, kurang daya lawan penyakit, maknanya dia senang sakit, balik-balik selesma, imuniti rendah, kan, kena COVID contohnya, macam-macam lah. Keletihan, tiada tenaga, macam mana mau kuat kalau tiada makanan kan. Kemudian anemia, kemudian kemurungan, murung balik-balik, sedih, berkhayal apa semua kan. Jadi ini adalah penyakit kepada mereka yang BMI-nya kurang. Macam mana caranya untuk kita mengatasi? Okey, sama juga macam tadi, kita kena kawal bermula dengan pemakanan. Makan secara sihat, rujuk piramid makanan dan Pinggan Sihat Malaysia. Kemudian, makan ikut waktu yang tetap. Ya, ada penjelasannya secara saintifik, tapi yang perlu kamu ingat, makan secara tetap, ikut masa, ikut jam, sangat bagus untuk badan kamu, terutama mereka yang gastrik lah. Kemudian ambil snack padat nutrien untuk tambah kalori. Ini orang gemuk tak boleh, orang kurus. Kamu kena lebih-lebih makan sikit. Makanlah snack-snack tambahan, coklat ke apakah, ya, secara berkala untuk menambah kalori dalam badan kamu supaya naik sikit berat badan kamu tu. Ya. Kemudian makan makanan yang berkhasiat. Jangan terlampau banyak makanan ringan kerana ianya tiada nutrien. Ya. Jadi terlampau kurus pun tidak elok sebenarnya kerana kamu akan kelihatan seperti pengisap gam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita telah habis bab 3. Sekiranya ada yang tidak faham, ada masalah, jangan malu, kamu boleh berhubung saja dengan cikgu dan kita akan cuba cover balik semula mana-mana topik yang sukar dia fahami ketika buka sekolah nanti. Akhir kata, selepas ini jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu beri, buat latihan apa semua dan buat nota kamu sendiri untuk rujukan kamu di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.